Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan lihat macam mana kita boleh buat inner join ataupun kita boleh connect table, table dan kita connect kepada table yang lain untuk dapat dia punya maklumat yang lengkap. Contohnya kat sini kita ada program code. Program code ni kalau dalam table student kalau tak silap, ini adalah table student. Program code ni akan menjadi linkage. Program code ni akan menjadi linkage kepada maklumat penuh dia. Contohnya kalau sebab apa kita simpan kod ni saja ataupun kita istilahkan sebagai foreign key, kekunci asing. Kekunci asing saja yang disimpan dalam table student. Sebab nanti dengan berdasarkan program code tu sebenarnya kita boleh dapatkan juga dia punya nama penuh program, dan seterusnya. Mungkin dalam table program ni ada jumlah yuran ataupun seterusnya ada senarai subjek, dan yang penting untuk table student ni dia simpan program code sebagai foreign key, yang mana foreign key ni sebenarnya adalah satu primary key kepada satu table yang lain, dan ID dia ni dia boleh jadi sort of penghubung. ID dia ni ataupun kod ini boleh menjadi penghubung. So kalau walaupun kita letakkan recordkan hanya MS36 dalam table student, tapi sebenarnya kita boleh dapat tahu bahawa MS36 ni apa nama program, apa diploma, apa maklumat yang seterusnya untuk diploma MS36. Seperti mana yang kita dah buat semalam. Semalam kita ada buat apa? Insert form, insert aduan, form aduan. So form aduan semalam kita ada buat drop down, drop down yang mana dalam drop down ni ada value K1, V1, R1, iaitu untuk K1 dia adalah kategori komputer rosak, V1 dia merujuk kepada serangan virus, R1 merujuk kepada masalah rangkaian. So kalau kita hard codekan dalam drop down macam ini, kita tak boleh user tak boleh tambah kategori baru. Dia tak boleh tambah kategori baru. Kalau katakan dia nak buat kategori, dia terpaksa masuk kepada kod dan hard codekan dia. Nak hard codekan dia tak semudah itu, sebab bila kita nak hard codekan sesuatu value, mungkin dia akan ada relation ataupun ada dependency ataupun ada tempat lain yang perlu diubah. Jadi apa yang lebih mudah adalah untuk menjadikan dia dynamic, untuk jadikan senarai ini dynamic, kita letak senarai ini dalam satu table lain. Satu table lain. So semalam kemarin juga kita ada buat. Kita pergi kat database dia. Kalau kita lihat, kita ada table apa semalam? Kita ada table aduan. Rupa. Kita ada bengkel aduan, ada table aduan, kita ada table aduan. Dan table aduan ni kalau kita tak silap, kita ada letak kategori. So ini adalah kod kategori sebenarnya. Dia adalah kod kategori. Dan kalau kita perhatikan kat sini, awal-awal kita dah masukkan kod kategori iaitu V1, K1, R1. So ini adalah kemungkinan data yang berubah, data yang ataupun kod data dia kod mewakili kepada jenis kerosakan ataupun jenis aduan. Jadi dalam table aduan, kita letak di sini hanya kategori kod sahaja. Macam user biasa, dia tak faham V1 tu apa, K1 tu apa, R1 tu apa. Sebab tak ada keterangan tentang kategori. Jadi, tak ada keterangan tentang kategori. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita sediakan satu lagi table. Boleh? Kita nak buat satu lagi table yang akan menyimpan tentang kategori aduan. Kategori aduan. Kategori aduan yang mana kita akan buat kod aduan, lepas tu kod kategori, bukan kod aduan, kod kategori. Lepas tu kita ada kod kategori, lepas tu kita ada
deskripsi kategori. Okey, kita ada deskripsi kategori. Dekat sini kita dah ada deskripsi aduan, tapi kita nak buat satu lagi deskripsi kategori. Okey, kita akan cuba buat satu lagi deskripsi kategori. So macam mana nak buat ni? Okey, kita lihat pada bahagian ini bengkel PHP. Kan? Ni ada pada HiDSQL. Okey, siapa-siapa nak lihat dia boleh rujuk dalam HiDSQL iaitu dalam Laragon database. Dalam Laragon database. Kalau siapa-siapa yang pakai XAMPP, korang terpaksa buka phpMyAdmin lah. Okay, korang terpaksa buka phpMyAdmin. Tapi mostly kita gunakan Laragon. Jadi Laragon ni dia ada dalam database ni. Dia ada dalam part database ni. So klik pada database dan kita akan dapat inilah struktur database kita iaitu bengkel PHP aduan, table aduan. Jadi untuk kita create satu table baru, right click bengkel PHP, right click bengkel PHP dan kejap. Bisa zoom. Okay, kita right click bengkel PHP ni, right click dan create new table. Create new table. Siapa-siapa yang rasa ada error ke apa ke, boleh bagi tahu dan boleh show screen supaya saya boleh lihat okay, error tu pada screen korang lah. So kat sini kita ada satu name yang baru iaitu table kategori. Kategori aduan. Ini adalah table name yang kedua, yang seterusnya. Nama dia kategori aduan. Kategori aduan. Lepas tu kita akan add, macam biasa saya suka gunakan ID, record ID, integer dan pastikan dia adalah primary key ataupun index. Okay. Sebab apa? Sebab kita nak assign dia sebagai auto increment. Auto increment. Dan kemudian kita akan tambahkan juga satu kod kategori iaitu baca dan default dia null je lah dulu. Kategori tak boleh null. Ni kena ada default value. Dan last sekali adalah deskripsi. Deskripsi aduan. Okey, baca juga mungkin besar sikit. Ini adalah dan kemudian mungkin boleh letak juga PIC lah, contoh PIC kategori, deskripsi aduan dan PIC. So kalau dalam ni kita save dulu. Nanti kita save dulu. Saya zoom. Okey. Saya magnify kejap. Nama dia apa? Sekejap saya save kejap. Okey, nama dia apa? Kategori aduan. Nama table ni kategori aduan. Lepas tu kita ada ID, kod kategori, des aduan dan PIC. Kategori aduan. Kategori aduan. Saya bagi masa 5 minit untuk buat table baru ini dalam bengkel PHP. Tajuk dia kategori aduan. Yang pertama ID dan pastikan dia adalah index ataupun primary key supaya kita boleh set dia sebagai auto increment. Dan satu lagi kod kategori deskripsi aduan, DS, short form je. Desk aduan dan PSC.
Cikgu tak nampak lah. Tak nampak macam mana? Tak nampak dia punya, kena zoom out, zoom out. Ni baru dia. Okey. Oh, ini tak nampak ah? Oh, ini tak nampak. Yang tu tak nampak, dia besar. Oh. Okey. Sekarang create table baru Ya, table baru. Kategori aduan Table aduan iaitu kategori aduan. Kategori Okey. aduan yang mana ada ID, kod kategori dan deskripsi aduan serta PIC lah. Okey. So, saya bagi masa untuk masing-masing buat. Tapi yang ini lebih kepada untuk kita siapkan senarai kategori aduan je lah. Kita tak berhajat sangat untuk buat interface tambah aduan. Tapi modul tu boleh buat. Okay, yang penting kita ada table, modul untuk tambah kategori aduan tu kita boleh buat kemudian. Sekarang ni nak tunjuk macam mana dia connect table aduan ni. Nanti boleh table aduan. Betul lah. Table aduan boleh connect dengan kategori aduan. Sebab tajuk petang ni adalah macam mana nak join table. Macam mana nak join table.
Okay, table ni table yang baru. Saya tak buat awal-awal sebab nak bagi experience tu. Yang penting kita tahu kod ini ataupun deskripsi, kategori aduan ni nanti dia akan link dengan ni kategori, dalam kategori ni, kepada kategori. Walaupun nama dia tak sama, tak apa, don't worry, tak masalah. Nanti bila kita buat join, kita akan inilah, kita akan cari yang matching je. Okay, kita akan cari yang matching. So kita dah ada satu table baru iaitu kategori aduan. Simple je. ID, kod kategori, deskripsi aduan dan PIC. Dan kemudian apa yang penting kita nak kena sediakan juga dia punya data dulu, sebab sebelum ni kita dah letak, kita ada V1, K1, B1, R1. So kategori tu kita dah letak awal. Kod kategori ni dah letak awal dalam table aduan. Jadi sekarang ni macam mana nak relate kod ini kepada table kategori aduan dengan meletakkan data dia lah. Kalau data dia tak ada, dia tak nak relate. Insert row. Yang tadi, okay, ID ni auto increment. Kod kategori ni yang pertama adalah V1. V1 ni deskripsi aduan dia adalah apa tadi? Sekejap ya. Rujuk balik kat V1 serangan virus, rangkaian. Okey. Serangan virus. Okey. PIC ni tak pasti siapa. Mungkin Ahmad. Contohlah. Apa kecil sangat. Okay, PIC tu macam person in charge lah lebih kurang, ataupun boleh gunakan istilah lain. Dan seterusnya kita ada V1 K1 komputer rosak. K1 komputer rosak, dan kita akan ada person in charge dia, Ali Abu, contoh. Dan satu lagi row kita ada R1. R1 rangkaian rosak. Ini pun sepatutnya mungkin lebih sesuai kita letak staff number, so that dia boleh link pula dengan maklumat staff. Tapi tak apa. Rangkaian rosak. Aminah. Dan untuk nak pastikan dia nampak lebih dinamik, kita akan letak satu lagi M1, mungkin serangan malware. Okey, Adli Hub, contohlah semua A. Dan kemudian kita ada printer P1 tidak boleh cetak. Syarifah sakit. Contoh satu lagi, last. Kita akan ada satu lagi, nama dia P1. P2. Okay. Ink. This. Ini contoh-contoh dia yang mungkin yang saya terfikir. Kita ada inilah, dah ada 6 kategori ni. Kita ada 6 kategori ni, dapatkan 6 kategori ni. Kemudian nanti kita akan cuba paparkan pada bahagian select kategori ni lah. Pada form aduan. Pada form aduan ni. So macam mana nak relatekan drop down control ini dengan senarai dalam database, dalam table. So macam mana nak relatekan drop down ini dalam table, daripada table kategori aduan.
sekarang ni kita cuba yang ni. Sekarang ni kita cuba macam mana kita nak modify form aduan. Form aduan kita dah buat kan? Form aduan kita dah buat. Dan macam mana nak relate dia pada bahagian inilah. Pada bahagian table kategori aduan. So pastikan kita dah ada 6, paling kuranglah 5 ataupun 6. Okay, 5 ataupun 6 kategori kerosakan. Kategori aduan, kategori aduan. Okey. So pastikan ni ada data dia. Dan kemudian kita akan adjust pada bahagian kod kita untuk kategori aduan ini. Daripada kita hard codekan dia, kita nak fetch data dari sini. Daripada table kategori aduan. So macam nak buat, mungkin kita boleh letak di sini teruslah. Dalam mungkin di atas kategori aduan ini kita akan buat PHP. Sebab kita nak connect dengan database, jadi kita perlukan PHP. Yang pertamanya kita akan buat include connection. Include connection.php. Kemudian kita akan ada SQL dia, SQL. Jadi kat sini SQL kita adalah select. Kita nak gunakan hanya 2 je, iaitu kod kategori dengan deskripsi aduan dulu. Kod kategori dan deskripsi aduan. Okey. Select from table kategori. Jadi semualah, sebab memang kita nak pakai semua. Dan biasanya kategori ni tak banyak pun. Mungkin 10-20 okey dah. Table kategori aduan. Dan kemudian macam biasa proses dia, kita akan saya type satu lah. Nampak sikit. Okay, kita ada buat SQL, lepas tu kita gunakan satu pembeli ubah RS untuk menerima MySQLi_query, yang mana dia akan query kepada database DB seperti yang kita define dalam connection, file connection.php, dan kita akan run command SQL. Lepas tu seterusnya sama je. Kalau macam kita buat search kan. Bila kita buat search, mula-mula kita akan buat SQL, kemudian kita run SQL, lepas tu kita capture satu record dan kita akan loopkan dia. Okey. Query. Capture satu record dan run. Okey. So ini kita capture satu table, semua record dalam table kategori aduan ni akan masuk dalam RS. Semua. Sebab kita tak letak where kan, kita tak buat filter, jadi dia akan dapat semualah. Kalau kita ada 10 lah. Kalau kita ada 6, dalam kategori ada 6 kategori lah akan masuk sini. Dan kemudian kita akan loopkan di dalam ini.
So yang penting adalah dia punya kod ni akan kita masuk dalam value. Yang display dia adalah deskripsi. So macam mana nak buat ini? Kita boleh gunakan PHP balik, dan kalau kita perasan PHP tutup buka ni memang akan jadi biasa kalau kita dah kod kita makin kompleks. Jadi kita akan banyak gunakan tutup PHP, buka balik PHP, sebab caranya kita nak kena embed dalam HTML. PHP ni hidup dia dalam HTML. Jadi kalau katakan kita nak tulis HTML code, kita kena tutuplah PHP. Kemudian kita buka balik PHP, tutup balik PHP. Sebab yang bawah ni adalah HTML territory. Jadi kalau kita nak tulis PHP, kita kena tulis macam ni lah. Di bawah PHP. Di sini ada echo. Sebab dalam PHP, saya terpaksa buat echo. Dan ini akan merujuk kepada, value ni akan merujuk kepada kod dia lah. Kod apa? Kod kategori. Kod kategori. Dan kemudian ini kita akan tutup. So macam mana kita nak capture dia punya kod kategori daripada table yang ini? Kita ada V1, K1, R1, M1, P1, P2. Okay. So macam mana kita nak papa dia? Obviously kita kena buat while lah. Sebab kat atas ni kita ada RS. Bila RS, kita akan dapat satu senarai record yang banyak. Jadi kita terpaksa kita terpaksa pastikan dia capture setiap satu field lah, record sama dengan mysqli_fetch_array, dan ini akan dilakukan against RS. Okay, mysqli fetch array. Record ni akan capture daripada mysqli fetch array. Dia akan capture daripada mysqli fetch array. Dan ini penutup dia lah. Penutup dia, dan ini dapat dari mana? Okey, kita kena tutup dengan macam tu. Kita masukkan REC, ini associative array dia yang merujuk kepada kod kategori. Kod kategori. Kod kategori. Dan dan lama sudah. Kalau tak pun saya pindahkan ni lah. Untuk mengelakkan kompleks dia, saya pindahkan ini. Sekejap ya. Okay, saya akan pindahkan ini kepada kod. Macam tu. Ini adalah deskripsi. Ini merujuk kepada nama field. Record yang kita capture ni datang daripada nama field ni, kod kategori dan aduan, deskripsi aduan. So bila kita nak papa di sini, dia dah mudah lah sebab dia bukan dalam bentuk associative array. Dia dah jadi macam single value array, single value variable. So letak kat sini kod. Okay, mudah sikit nak baca lah. Dan kat sini kita letakkan deskripsi. So bila kita run, sekejap ya, saya tunjuk macam mana dia run. Dan kemudian kita akan buat memasukkan aduan, nampak kat sini. Okey, dia dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 berasaskan
Okey, kandungan di sini. Nampak ni, serangan virus komputer V1. Yang ni kita lihat daripada situ lah. Ni. Sorry. Ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senarannya ada 6. Sebab apa? Sebab dia panggil dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengok saya punya ejaan pun salah. Rangkain. Ni kan. Dia datang daripada database. Kalau database kita salah, dia akan keluar macam tu lah. Rangkain. Dan yang ini data dia tidak boleh di-hardcodekan ke dalam HTML. Tidak di-hardcodekan ke dalam HTML. So kalau katakan saya tukar ni dalam table rangkaian. Okey, yang ni betul ejaan rangkaian. So kalau kita refresh balik, dia masuk tak rangkaian? Sorry, tak save. Oh ya, tak save. Okey, tak save. Refresh balik. Tu rangkaian rosak. Rangkaian rosak. Kod kategori rangkaian rosak. Ini rangkaian rosak. So dah boleh lah, dah berjaya dikeluarkan data daripada table lain, iaitu table kategori aduan. Ini datangnya daripada table kategori aduan. So macam tu kita buat linkage lah, senang. Kita biasa manusia ni dia tak susah nak ingat kod. Kenapa kita set up kod supaya lebih mudah untuk sistem simpan dia lah. Sebab kalau kita transfer data dalam data yang panjang, dia membazir sikit lah kita punya resources. Tapi kalau kita transfer dalam bentuk kod, dia ringkas dan jimat dan lebih precise. So kalau kat sini dia akan transfer kepada server kod sahaja, bukan deskripsi ya. Bukan deskripsi, tapi dia capture daripada database kod dan deskripsi. Tapi bila kita pilih, user pilih select, dia akan hantar kod inilah untuk disimpan ke dalam table table aduan. Table aduan dia simpan kod. Ni dia simpan kod. So contohnya kalau kita masukkan satu lagi nama pengadu, kita buat acong lah, senang sikit nak differentiate. Acong deskripsi aduan. Salah, yang penting ni adalah contohnya ink habis. Hantar aduan. So berjaya dihantar, tengok carian aduan, ada tak? Acong. Ni acong. So bila kita klik di sini tengok, memang kat sini tak nampak lah dia punya ni, sebab kita tak tukar lagi. Ini dalam table form update. So kalau kat form update pun kita kena adjust kemudian. Tapi yang penting kita nak lihat apa jenis kerosakan tu dan apa kod dia. Nanti kita boleh lihat dalam table. Saya nak tunjuk dalam table nanti macam mana kita boleh keluarkan kod kategori aduan dan juga apa deskripsi aduan. Nanti saya tunjuk untuk kita buat inner join. Sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah kita paparkan. Okey, kita paparkan dalam table insert record, insert aduan, senarai deskripsi aduan daripada table. Sekejap ya, saya kecilkan. Okey. Ini sama je sebenarnya daripada yang kita guna semalam. Semalam. Ini pun semalam. Yang kita buat semalam untuk insert record aduan. Okey, insert record aduan. So kalau kita lihat dia punya database, table dia ada tak? Sekejap ya, refresh. Ni yang baru. Acong dia pilih P2. Acong dia pilih P2. Okey, betul. So ini kod dia. So saya bagi masa sikit untuk completekan kod tu. Semalam kita dah buat select untuk kategori aduan. So sekarang ni kita tambah ni je lah. Tambah sini dan tambah pada drop down
tools. Drop down select. Okay, 5 minit. Okey dah? Okey. Dah eh? So, Okey. okey. Terus seterusnya macam mana kita nak Cikgu, sekejap cikgu. Cikgu. ha, Ada Syarif dia tak tengok table tu. kabel Dekat table. chat. Ha? Table. Boleh share. Boleh share. Tak ada create table baru pun. Kategori aduan. Oh, table tadi tu. Okey. Table aduan ni. Ya, kita buat table baru. Table baru ni adalah yang ni lah. Mana tu? Nama dia kategori aduan. Okey, table kategori aduan dan kemudiannya dia ada ID, kod kategori, desk aduan dan PIC. So tu boleh agak-agak lah. ID tu lebih kurang integer lah. ID tu integer, kod kategori tu baca, deskripsi aduan tu pun baca, PIC tu pun baca. Tapi kita gunakan tu je, kod kategori desk aduan saja. Kalau PIC tu tak nak pun tak apa. Tak payah masukkan.
Ni korang ni segan-segan nak on. Cek unmute je mic tu. Segan-segan pula nak cakap Dah, Encik Syaril. Dah boleh dah, table baru. Dah cikgu. Okey. Terima kasih. Jadi kita akan sambung lagi sebab tadi kita cuba papar kan. Saya nak tunjukkan yang data tu dah masuk tapi kat sini tak ada pula kategori. So boleh tak kita paparkan satu lagi laju ataupun kolom untuk paparkan kategori. Kita cuba dapatkan kod dengan deskripsi kategori. Kanan ni lah kan. Tapi oleh kerana dua maklumat tu berada dalam table yang berbeza, iaitu satu dia berada dalam table ni, deskripsi aduan ni, dia berada dalam table kategori aduan. Tapi kita sebenarnya kalau untuk paparkan aduan, kita perlu juga rujuk table aduan. Tapi boleh tak kita relatekan sebab kat sini ada kod kategori. Macam mana kita nak relatekan dengan adanya kod kategori ini? Sebab satu lagi kita punya deskripsi aduan tiada kat dalam table aduan. Dia ada dalam table lain iaitu kategori aduan. Macam mana kita nak lihat? Okey, kita akan adjust sikit. Kod SQL kita. Kita akan adjust sikit kod SQL kita. Macam mana nak adjust? Kita gunakan tambahan. Kita gunakan kod SQL tambahan iaitu ni, inner join. Okey, kita akan buat inner join. Inner join on table 1 column name dengan table 2 column name. Kita akan compare. Jadi kita akan mention kat sini, kita akan sebutkan di sini kolom pertama dan ini adalah table pertama. Ini adalah table kedua. Ini table yang pertama, table yang kedua. Sebabkan nama field kita berbeza, tak ada yang sama, jadi dia lebih mudah untuk kita buat inner join. Okey, kita lebih mudah untuk kita buat inner join. Yang mana table 1 dengan kolom name yang kita nak cari dia punya pair tu ataupun hubungan dia tu, kita kena mention yang mana maklumat tu sama. Maksudnya kod kategori sebelah kiri, ini pun kod kategori juga. Sebab yang table 1 tu kita gunakan kategori, yang table 2 kita gunakan kod kategori. Tak apa, nanti kita boleh matchkan dengan just mention nama field tersebut. Okey. Sorry. Okey, mana tadi kod kita? Kita patah balik kepada aduan search. Okey, kita patah balik kepada aduan search.
Kita cuma kena adjust sikit je pada bahagian SQL dia. Mana SQL kita? Mana SQL kita? Ni SQL kita. Ni adalah SQL kita. From aduan, daripada from aduan ni kita tambah sikit inner join. Inner join kategori aduan. Okey. Kita akan inner join kategori aduan. Tapi yang ni kita kena tambah juga satu lagi, iaitu daripada field ni dash aduan. Dash aduan. Okey, daripada field dash aduan. Okey, dash aduan. Sebab kalau kita tak mention kat sini, dia tak akan fetch data ni. Dia tak mau fetch data. Dia tak mau fetch data. Okey, lepas tu kita buat on. Okey, on. Okey, on. Ada on kat sini, inner join on. On. Inner join on. Table 1 ID dia adalah kategori. Kategori sama dengan code. Kategori. Kategori ini dia adalah foreign key kepada table aduan. Kod kategori ini adalah primary key kepada table kategori aduan. So dia daripada table yang berbeza lah. Okay, walaupun itu sebab dia lebih mudah sebab nama dia berbeza. Kalau tak kita kena mention table 1 dot kategori, lepas tu sama dengan table 2 dot kategori. Table 2 tu maksudnya kategori aduan lah. Table 1 adalah aduan. Kalau tak kita boleh mention macam ni. Aduan dot. Ini merujuk kepada kategori field kategori dalam table aduan. Dan kita boleh buat juga kategori aduan. Ini adalah table yang kedua tadi. Dot kod kategori. Nak buat macam ni pun boleh juga. Panjang sikit je lah. Okay, nak buat macam ni pun boleh. Tapi panjang sikit ya. Okay, just tukar itu saja. Oh bukan tukar itu saja. Ada satu lagi sebab table kita ni pun kena keluarkan ni kan deskripsi. Oh, panjang sikit. Adjust tak apa, buat yang SQL dulu. Okey, settlekan SQL ni dulu. Nanti kita akan adjust sikit kita punya table. Sebab kat sini kita kena tambah juga, dalam table ni kita kena tambah juga satu lagi field, iaitu kategori aduan. Sebab dia perlukan satu lagi kolom lah. Dia perlukan satu lagi kolom. Tapi yang penting add kat sini. Ni tambah ni. Dia ada mention kat sini from aduan, inner join kategori aduan. From aduan, inner join kategori aduan, on. On-ish macam mana dia relate lah. Okay, ID daripada foreign key kepada primary key kategori aduan, dia kena relate lah. Ataupun kalau katakan dia punya field name tu tak clash, kita boleh je buat macam ni. Okay, bila field name tu nama dia tak sama, jadi dia boleh mention macam ni. Dia clash kalau katakan nama field tu sama. Maksudnya kita letak kod kategori dalam table aduan dan satu lagi kod kategori juga tapi dalam table kategori aduan. Kalau field dia namanya sama, kalau field name nama sama, kita kena rujuk kepada nama table. Sebab tu tadi saya buat aduan dot. Itu merujuk kepada table aduan. Okay, tapi kalau nama dia tak sama, boleh straight away gunakan nama field je.
Okey. So, seterusnya ni tambah juga letak kategori aduan field yang ketiga. Okey, kita letakkan field yang ketiga untuk kategori aduan. Itu pun kena letak juga. Sebab kita nak sediakan space untuk buat paparan kategori aduan. Dah siap? Alhamdulillah. Dan last kali ini dan satu lagi kita cuba paparkan sebelum okey, saya akan buat concatenation kat sini. Kategori aduan. Ini adalah satu string biasa yang mana saya akan combine field daripada mana? Daripada field daripada kategori. Okey, field daripada kategori disambungkan dengan field daripada mana? Kategori dengan deskripsi. Kita ambil tadi apa? Deskripsi aduan. Ini adalah deskripsi dari table aduan. Dari table kategori aduan. Ini deskripsi aduan. Ini adalah deskripsi dari table kategori aduan. Ini tak betul ni. Sepatutnya deskripsi kategori. Deskripsi kategori sepatutnya. Ya ke? Okeylah, tak apa. Mana tadi? Deskripsi kategori. So di sini kita akan combine dua ni serentak supaya lebih mudah untuk saya paparkan string tersebut dalam TD ini. Dan saya akan letak di sini kategori aduan. So saya demo sekejap. Wow. Ada error. Kenapa ada error? Kalau ada error, kita cuba lihat. Mungkin ada SQL command error kat sini. Kita buatlah echo MySQL
i_r. So kita lihat kenapa dia error. ID in field list is ambiguous. Okay. ID is in field list is ambiguous. So most likely kita terpaksa letak nama pengadu, deskripsi, ID. Oh, ID. ID rasanya tak perlu kot. ID bukan ID tak perlu. ID sebab ada ID. Sorry, sebab ada ID dalam kategori, ada ID dalam aduan. So kita kena buat aduan.id. Kita nak ambil ID daripada aduan, bukannya ID daripada kategori aduan. Kategori tak, oh kategori tak ada. Undefined index kategori. Undefined index kategori. Undefined index kategori. Betul lah, tak ada. Sebab kat sini kita kena masukkan juga kategori. Ya. Cikgu tak mau sihat ke? Kenapa? Tak dengar? Bos, tak dengar kan? Okey, boleh dengar. Sekejap, saya betulkan balik SQL sebab SQL ni ada kekurangan sesuatu. Iaitu kita ada aduan. Ya, apa tadi? Aduan. Ya, kategori kita tak ambil. Okey, silap. Kita ada kategori di sini sepatutnya, sebab tu dia tak appear. Nah, yalah, betul. Baru dia boleh capture. Jadi kalau katakan kita nak capture daripada field yang ni, ini ada SQL yang terbaru, yang mana aduan ID ni, aduan.id, saya terpaksa buat aduan.id sebab dalam dua table aduan dengan kategori aduan ada field ID yang sama nama. Jadi kita kena pastikan nak ambil ID dari mana? Aduan ID ataupun kategori aduan.id. Sebab dia ada field nama yang sama. Jadi kita kena pastikan dengan letak nama table kat depan. Tapi kalau katakan kita tak nak confuse, kita bolehlah letak nama table kat depan setiap satunya. Kalau tak nak confuse, cuma nanti akan jadi panjang lah. Sebab dia melibatkan dua table, iaitu aduan dengan kategori aduan. Jadi kalau macam ID, dia ada kat field name ID ada kat kedua belah table. Okey, sebab tu dia kata kau nak ambil ID yang mana satu? Dia tanya. Jadi dengan kita letak aduan.id, kita confirmkan kepada SQL server yang kita nak ambil ID dari table aduan. Macam itulah. Dia kalau inner join ni melibatkan dua table dan table tersebut ada nama yang sama. Jadi untuk decide supaya tak mengakibatkan ambiguous, kita kena pastikan ada nama table kat depan, letak dot. Itu macam mana kita nak pastikan kita nak ambil ID dari table aduan. Kalau kita tak letak macam tu, bila kita run, dia akan kata error. ID, column ID in field list is ambiguous. Sebab dia ada dua field nama ID. Satu dalam table aduan dan satu lagi dalam table kategori aduan. Sebab itulah dia kata ambiguous. Jadi kita kena pastikan, kita kena letak nama table aduan.id. Baru dia akan pasti, SQL command kita pasti
kita merujuk kepada table ID. Table aduan. So kalau katakan kita nak confirm, kita letak macam ni, aduan dot. So kita akan mentally kita fahamlah ini adalah daripada kategori aduan dot. Okey. Itu pun boleh juga. Itu pun boleh juga. Jadi kalau kita nampak kat sini kita ada nama pengadu, deskripsi aduan dan juga kita ada kod kategori aduan dan juga ni. Dan juga dia punya deskripsi kategori aduan. So selesailah kerja kita untuk mengimplementasi fungsi inner join. Tapi kalau kita perasan tadi untuk update kita tak ubah lagi. Untuk update kita tak ubah lagi. Untuk update perlu tak kita ubah? Dia akan melibatkan dua SQL lah dalam page yang sama. Boleh je. Dia akan mengakibatkan dua SQL yang sama. Dua SQL yang berbeza dalam satu page. Cikgu boleh tak nak tengok kod yang dekat echo tu, bawah? Echo bawah. Okey. So bahagian ini yang kita tambah. Saya rasa saya letakkan ni, saya letak di sini. Di sini. Supaya nampak relationship, relate je lah. Kata aduan ni datang daripada variable kata aduan yang mana dia disambungkan antara kategori dan des aduan. Okey, so saya rasa okey. Kat tu saya nak pergi kepada parameter security ataupun macam mana kita nak lock beberapa page daripada ni lah, daripada kita nak lock beberapa page daripada public. Okey, contohnya kita ada, boleh kita sambung? Boleh kita sambung? Siapa-siapa ada error boleh tolong share screen lah. Boleh. Mana ya? Okey.
So dalam ni saya ada tunjuk beberapa contoh macam mana kita buat login. Okey, macam mana kita buat login. Cumanya bila kita contoh macam ni kan, kita masukkan data ni kan, masukkan aduan. Okey, borang aduan. Biasanya borang aduan ni kita bukannya untuk kegunaan admin. Dia lebih pada kegunaan siapa? Public kan. Dia lebih kepada kegunaan public. Jadi borang aduan ni kita tak payahlah nak lock. Sebab kalau borang aduan ni kita lock, macam mana public nak isi? Tu satunya lah. Tapi macam mana katakan kita nak lock beberapa page. Contoh dia kita nak lock macam tadi kan, kita punya search aduan tu kan ada edit data. Lepas tu kita boleh ialah mungkin ada beberapa field lain, contohnya macam add kategori. Kita tak nak pengguna add kategori, tapi itu adalah kegunaan admin. Okey, itu adalah kegunaan admin. Jadi macam mana, boleh tak, ada tak caranya untuk kita lock beberapa page? Okey, beberapa page. Exercise tu sepatutnya pagi tadi saya dah bagi video, tapi saya just nak pastikan ataupun saya nak refresh balik macam mana kita boleh usahakan yang itu. Okey, kalau kita lihat page kita ni tak ada login, boleh tak kita pergi kepada menu dan kita tambah satu untuk login. Okey, mungkin kita punya sistem ni tak berbijak sikit, tapi tak apa. Kita tambah satu link untuk login lah. Okey, kita tambah satu link untuk login. Tapi sebelum tu kita lihat ada beberapa contoh login yang saya dah sediakan dalam kod. Sebab cara dia adalah mula-mula kita ada table. Okey, kita lihat table kita dulu. Ini adalah table pengguna. Dalam table pengguna ni kita dah sediakan nama pengguna, kata laluan dengan nama penuh. Dan yang mana kata laluan ni kita dah encryptkan dia. Taklah encrypt, dia lebih pada hashing lah. Okey, dia lebih kepada hashing. Hashing ni adalah one way encryption jugalah. Okey, one way encryption. Contohnya kalau kita masukkan ABCDE, dia akan jadikan dalam bentuk macam ni. So konsep ataupun bukan konsep, function yang kita boleh pakai adalah MD5 ataupun crypt, okey, ataupun swordfish, blowfish, whatever lah. Tapi itu boleh belajar lain lah, crypt. Ni yang saya nak tunjuk contoh yang agak mudah nak implement, iaitu MD5. So paling kurang pun kita ada encryption, simple encryption, yang mana data ni taklah macam ni, password ni sepatutnya kata laluan, tapi taklah dia expose. Kalau katakan orang boleh curi table ni, maksudnya dia cuma boleh nampak kod dalam bentuk inilah, bukan kod dalam bentuk ABCD 1 2 3 4. So dalam MySQL dengan MD5, dalam MySQL dengan PHP ada banyak cara lah untuk encryption. Okay, untuk encryption. Tapi cara yang paling mudah one way encryption technique, iaitu MD5. Ini yang paling simple, Okay, kalau katakan nak lebih secure, boleh rujuk kepada crypt, bcrypt, swordfish, blowfish, macam-macam lah. Okay, cuma cakap ni patternfish tak ada lagi. Catfish tak ada. Catfish ada tak? Tak ada kot. Okay, so macam mana kita nak buat benda ni? Biasa je. Ni adalah field yang macam biasa. Kita ada ID, nama pengguna, kata laluan. Kalau kita lihat structure dia, dia sama je. Integer, varchar. Kata laluan ni, varchar dia kena panjang sikit lah. Sebab mungkin dia akan menghasilkan encryption yang lebih panjang. Maksudnya, kalau data tu lagi panjang, encryption tu lagi panjang. Okay, kalau data ataupun kata laluan dia panjang, encryption dia akan lagi panjang. Okay, macam tu. Jadinya 255 ni saya rasa dah okey dah. Nanti kita tengok ya. Kalau katakan kita nak key in satu record dengan MD5 encryption di sini, boleh juga. Contohnya kita klik insert row, dan kita masukkan satu
Amir, tengok Amir pula tadi siapa? Syak. Okey, Syak. Mungkin Syak. Dalam ni kita akan letak password Syak 123 dan nama dia adalah apa nama dia? Syakira. Contohlah. Sekejap, saya zoom. Oh, dia tak ada, sorry. Ini saya tak letak auto increment, tapi tak apa, letak dulu. Oh, ni tak ada auto increment. Oh, tak ada. Ni kena 10. Okey, so nampak tak ni? Data ni yang tak encrypt. So, data ni tak encrypt. Data ni tak encrypt lah. Kalau nak encrypt macam mana? Satu cara kita boleh gunakan function dalam ni. Saya tak pasti macam nak gunakan function dalam ni. Tapi saya nak tunjuk macam mana nak insert, nak create table. Okay, bukan nak create table, nak create satu field. Okay. Macam mana nak insert satu field kat sini, saya ada buat satu contoh, iaitu mana tadi? Dalam table, boleh rujuk dalam table nama table, dalam file PHP, nama dia login or register. Nama dia login or register. Ini saya memang buat untuk login or register. Maksudnya dia ada option. Sama ada user tu nak login ataupun user tu nak register. Tapi simple je lah. Maksudnya saya tak buat double confirm dia punya password tu. Selalunya ada double confirm, tapi saya nak buat as simple as possible. Jadi apa yang kita nampak di sini adalah login register. So login register ni kita boleh panggil daripada sinilah, daripada menu. Kita masukkan satu lagi table, iaitu dalam menu. Okey, saya masukkan dalam menu ini sebelum logout. Sebelum logout kita buat satu button untuk login. Dia sepatutnya button ini biasanya dia akan bersifat sebagai toggle. Toggle tu maksudnya kalau kita dah login, dia akan keluar perkataan logout lah. Tapi tak apa, kita cuba buat simple solution, login. Nama dia apa? Login dash or dash register. Okay. Login dash or dash register. Okay. So ini adalah login. Dia akan pergi kepada login or register. So tambah je satu menu baru ataupun link baru dalam menu iaitu login or register. Okay, login or register yang ni mungkin kita boleh buat primary success. Nak bezakan warna je. Yang ni success warna hijau, primary ni warna biru. So primary ni buat logout. Tapi kalau katakan kita nak lagi bijak ataupun menu kita lagi bijak, kalau kita detect orang tu dah masuk, kita akan hiddenkan logout. Ada cara dia lah. Ada cara, tapi dia melibatkan session. Nanti saya tunjuklah kalau kita boleh login. Bila boleh login dan kita boleh login dan kita akan sediakan session. Ni kita lihat. Daripada situ baru kita akan boleh hidden. Kita boleh hiddenkan login ataupun kita nak unhide login. Ataupun kita nak display logout saja, tapi kita nak hide login. So ini adalah login button. Dan ini adalah logout. Okey, ini adalah logout. Ini adalah login, ini adalah satu lagi adalah logout. Jadi kita nampak dua-dua tu, naif sikit lah. Kita akan nampak macam ni. Login. So kalau katakan admin user
Ini form aduan ni tak perlulah kita lock sebab siapa-siapa yang nak buat aduan dia lebih bersifat public. Tapi katakan kalau kita nak buat satu sistem yang siapa-siapa nak mengadu pun kena login dengan register dulu, itu tertakluk pada kita punya ni lah. Tertakluk pada kita punya logic ataupun flow dia. Tapi sekarang ni saya nak tunjuk macam mana kalau katakan seseorang tu nak admin tu nak login, dia boleh login di sini. Contohnya Ali, kita masukkan Ali 1, 2, 3 contoh dia. Kita boleh login lah, klik kat sini untuk login. Dan dia akan appear sebagai admin lah. Okay, dia akan appear sebagai admin. So kita nampak kat sini admin Ali Ahmad. Kita nampak kat sini admin Ali Ahmad. Cumanya saya nampak yang ini sepatutnya kita pergi kepada, okey, kita akan adjust balik. Bila kita login, kita akan lihat bila kita login dalam, kita lihat login dulu, login register file, dia dekat sini, login register file, login or register file. So dalam ni kita ada field untuk terima username dan password. Okey, terima username dan password. Dan kemudian dia akan submit kepada verify or register. Dia akan submit kepada verify or register.php. So kita lihat verify or register.php. Ini dia dah ada, dah exist dah dia punya kod sumber. Yang sepatutnya video pagi tadi tu dia dah explain juga. Tapi yang ni dia sedikit berbeza, tambahan kepada login register proses tambahan. Jadi kat sini kita akan buat verification. Okey, dia akan buat verification. Apa yang verification yang dibuat adalah dia akan sistem ni akan cari, dia akan fetch nama pengguna dan kata laluan. Okey, dia akan fetch nama pengguna dan kata laluan. So kalau katakan dia pilih untuk login, okey. Okey, kalau dia pilih untuk login. Kalau dia pilih untuk login, sebab tadi kat sini kita ada option kan. Kita ada pilih, ada login dengan daftar. So kalau katakan user pilih login, dia akan pergi ke sini. Dia akan select ID nama pengguna, kata laluan dan nama penuh daripada table pengguna. Yang mana oleh kerana dalam database kita implement MD5, jadi kata laluan yang user fetch tersebut, input daripada user tersebut kita kena MD5 kan dulu dan kemudian compare dengan apa yang ada dalam database. So kena ada dalam bentuk MD5 dengan MD5 baru dia boleh compare. Kalau plain text compare dengan MD5 dia tak boleh match. Sampai bila dia tak boleh match. Okay, jadi part user punya input, password daripada user tu dia belum di MD5 kan. Jadi dia dalam sistem kita kena MD5 kan dulu sebelum kita compare dengan dalam database. Sebab dalam database tu dia dah ada MD5 kan. So apabila kat sini dia jumpa username dan password yang betul, dia akan apply session kepada pengguna. So session pada pengguna ni konsep dia macam kita setiap kali connection berdaftar tu connect kepada sistem kita, dia akan bagi connection registration lah ataupun code ke whatever it is, dan kemudian dia akan forwardkan kepada form search ni. Oh sorry, sebenarnya kita punya bukan form search, kita punya adalah one form, bukan form update, one form search aduan. Okay. So yang ni kita kena ubah sesuai sikit lah, sesuai dengan kita punya sistem. Okay, one form search aduan tak silap. Tengok balik. One form search aduan. Ya. One form search aduan. So ini adalah dalam verify or register. Line 25 kita tukar dia kepada one form search aduan. Jadi untuk search aduan ni hanya available dalam mana? Dalam admin punya panel. Maksudnya apa?
Maksudnya kalau admin masuk, baru dia boleh dapatkan field form search ni lah. Okay, baru dia boleh dapatkan form search ni. Dan setiap session ataupun connection daripada user yang berjaya connect melalui verification ini, dia akan dapat ID, session ID masing-masing. Dia akan dapat session ID masing-masing. Session ID ni konsep dia macam, mungkin siapa yang tengok video tu, saya ada pernah cerita, iaitu dia konsep dia macam kita masuk ke taman tema dan bila kita sampai kaunter, kita bayar kat kaunter tersebut fee untuk masuk. Okay, dia akan dapat gelang. Okay, dapat gelang. So dengan adanya gelang ni, bila kita pergi kat setiap permainan tu, ride attendance yang jaga tu, dia boleh lihat gelang, oh ini adalah pengguna yang dah bayar dan dia dibenarkan untuk bermain dengan roller coaster ke, ataupun dia boleh dibenarkan untuk main dengan dalam permainan dalam tu lah. Okay, konsep gelang tu lah. So siapa-siapa yang connect dengan username dan password, dia akan dapat gelang ataupun session ID. Dan gelang session ID ni selagi kita tak log out, selagi kita tak destroy, selagi tu pengguna ni boleh dibenarkan untuk mencapai semua page yang ada dalam sistem kita tu lah. Dalam sistem kita tu. Selagi adanya, tapi ada juga macam mungkin satu permainan tu yang dia tak perlukan verification, maksudnya siapa-siapa yang masuk pun dia tak kisah. Contohnya macam tu. Contohnya macam kita punya form insert aduan. So mungkin kita nak lepaskan ataupun biarkan form aduan tu kepada public, then form aduan itu tidak sepatutnya di lock lah dengan session ID. So session ID ni biasanya di own by admin lah, admin, kebanyakan di own oleh admin. Dan admin ni mungkin akan ada satu panel untuk diubah sesuai nama penuh ke whatever it is lah, reset password dia ke. Tapi itu kita tak buat lah kali ni. So dia akan simpan dalam session ID tu, setakat ni dia akan simpan nama pengguna. Nama pengguna ni adalah username. Dia simpan juga, dia tak simpan password pun sebenarnya. Kat sini tak perlu simpan password. Sebab session ID ni bila one time ni, password ni macam dia nak bayar lah. Password ni nak bayar, lepas tu dapat gelang. So dah dapat gelang tak payah lah password. Okay, sebab bila kita pergi ke taman tema, apa permainan contohnya Cosmo World tu, kita bayar sekali je kat depan tu, kat entrance tu. Okay, bila dapat bayar, dapat gelang, kita pergi kat stesen mainan tu, kita akan dibenarkan untuk main lah dengan menunjukkan gelang. Okay, cik saya ada gelang, boleh main? Boleh main. Okay, tak perlu bayar lagi lah. Okay, nak main roller coaster ke, tiba-tiba nak main roller coaster, berapa kali kau nak main roller coaster pun kat dalam Cosmo World tak kisah. Sebab apa? Sebab bila sampai kat entrance nak masuk roller coaster tu, kau dah tak perlu bayar apa-apa dah ada gelang. Okay. So ini adalah session ID yang dia akan simpan oleh server, dan session ID ni juga akan jadi ID kepada user tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya kalau katakan user tu tak login, tiba-tiba ada orang gunakan sistem tu, dia masih juga boleh guna sebab dia tak log out. Okay, dia tak log out, dia tak destroy session. Okay, sebab tu kalau kadang-kadang banyak sistem dia tak destroy session. Sebab apa? Sebab bila kita tutup buka balik PC, kita boleh masuk lagi sistem tu. Contohnya macam Gmail kan, dia sentiasa benarkan kita tengok, as long as kita tak log out, kita tak perlu gunakan. Tapi session ID ni pun dia ada, kita boleh set dia punya time frame dia ataupun time out dia. Tu boleh lah kita setkan time out dia. Okay, so session ID ni akan disimpan selagi dia tak destroy. Selagi tak destroy, dia macam satu file tau. Dia macam satu connection file untuk that specific connection lah. That specific user. Biasanya dia akan merujuk kepada dia punya browser. Okay, sebab tu kadang-kadang kalau kita gunakan browser berbeza ataupun daripada mesin yang berbeza, kita boleh log in nama yang sama. Nama yang sama kita boleh, user yang sama kita boleh log in satu sistem yang sama, tapi nama yang sama kita boleh log in 2 kali. Sebab apa? Sebab session ID tu kadang-kadang ditentukan oleh dari mana dia access. Biasanya klien tu merujuk kepada browser lah. Kalau kita buat incognito ke in private pun kadang-kadang kita boleh access sistem yang sama menggunakan password yang sama tapi connection dia berbeza. Boleh juga.
Okay, so itu adalah session ID yang akan disimpan dalam server. So pastikan line 25 ni dia point kepada form search. So macam mana kita nak log form search ini? Kita kena implement satu prosedur nama dia check session. So check session ni dia kena appear kat bahagian atas sekali. Saya dah sediakan ni function check session. Jadi kalau katakan kita nak log certain page yang kita nak log yang tak ada user kalau kita nak log dan kita kena letak ni lah check session. Apa yang check session buat adalah dia akan check ada tak nama pengguna dah diregister dalam session ID. Kalau tak ada, dia akan redirect kepada login or register balik. Dia akan redirect kepada login or register balik sekali. Maksudnya apa? Dia identify orang tu tak login, dia akan redirect kepada login. So selagi dia tak login, selagi tu dia akan redirect. Jadi macam mana implement benda ni? Saya dah siapkan dia dalam check session. Jadi apa-apa file ataupun apa-apa page yang kita nak log, kita kena include benda ni. Kita kena include ke atas sekali. So kita include check session .php. Kat mana nak letak? Semua page yang kita nak log. Okey. Semua page lah, semua page yang kita nak log. Kalau page tu kita tak nak log, kita nak release kepada public, then jangan letak check session ni. Okey. Mana satu lagi? Confirm aduan. Okey. Setiap satunya kita akan letak check session. Ini pun kita letak check session. So apa-apa page yang kita letak check session, form aduan ni tak perlu dalam nak letak check session. Kalau form aduan ni kita nak letak check session pun boleh, cuma dia akan lock lah. So dia tak available untuk public lah. So kalau tak nak dia lock, kita jangan letak check session. Ni include header search aduan. Okey, yang ni kita nak lock. Kita nak lock dia. Jadi bila kita nak lock, kita kena panggil check session. Kenapa nak kena panggil check session? Sebab ini adalah mekanisme untuk kita check adakah user ni dah masuk sebagai verified user. Kalau dia belum masuk sebagai verified user, dia tak boleh nak masuk kepada page tersebut. Macam mana nak dapatkan verified user? User tu kena masuk dengan username dan password yang dah diregister. Dan dia buat verification, masukkan username, password, dia proven dia adalah verified user dan dia akan dapat permission kat sini lah, dia akan di-release kat sini. So kalau dia release maksudnya apa? Dia release dia maksudnya dia boleh gunakan yang lain tu. Contohnya kat sini kan kita buat carian aduan. Okey. Sebab tadi saya dah login. Jadi dia boleh masuk. Cuba kita log out. Kita log out. Sekarang ni kita dah log out. Kita buat carian aduan. Okey, dia tak benarkan. Sila login dulu. Kita nak masukkan aduan. Ya boleh. Sebab ini adalah public. Okey, masukkan aduan tak apa, tak masalah. Dia pasal dia public. So carian aduan ni dia log. Login masuk sistem. Carian tempahan. Okey, dia log juga. Tempahan baru. Ini dia log sebab dia sepatutnya berada dalam admin lah. Kalau katakan kita tak nak jadikan dia dalam admin, kita unlock je lah. Macam mana nak unlock? Kita jangan letak check session. Tu je. Macam ni kan. Kalau kita katakan kita nak kita nak pergi form update. Form update dia tak lalu sini. So. Dia ada kat search. Form search aduan. Ni kan ada check session kan. Asalnya bila kita klik sini dia akan forward di sini. Tapi bila kita dah unlock dia, ni unlock. Kita buat carian aduan, dia boleh masuk. Bila kita buat carian aduan, sebab kenapa kita nak lock? Sebab dalam carian aduan ni, ada update, ada delete. Sebab tu kita nak lock dia. So kalau kita nak lock dia macam ni je. Okey, mekanisme dia adalah kita login, user login. Okey, mekanisme dia adalah user login dan dia akan dapatkan tiket ataupun gelang.
Dan dengan gelang tu dia boleh akses kepada semua kompartmen yang di lock. Okay, semua kompartmen ataupun page yang di lock. So itu mekanisme simple dia lah. Okay. Saya tak tunjuk yang kompleks, mekanisme kompleks tu sebab biarlah kita akan perlukan kod yang lebih panjang dan masa yang lebih panjang lah untuk programkan dia. So yang penting itu konsep je lah, konsep dia dulu, lepas tu daripada situ kita grow. Kita grow kan, contohnya macam login logout ni kan. Login logout ni kan, kenapa login ni sentiasa ada? Kenapa logout ni sentiasa ada? Boleh tak kita, apa istilah tu? Togglekan dia. Maksudnya kalau kita dah login, tak keluarlah button login, keluarlah button logout. Macam tu. Itu coding dia lah sikit kat bahagian kita boleh check session lah. Kita boleh check session. Contohnya macam kalau kita nak hiddenkan login, kita lihat kat menu. Kat menu, kita programkan kat menu. Kita check dengan session lah. Kita check dengan session. Sebab dalam check session ni, kalau kita lihat check session, mana check session? Check session. Ini pun satu cara mekanisme untuk kita programkan dia lah. Contohnya kat sini kan. Okay. Macam mana nak buat? Ni dalam check session. Saya akan ambil yang ni sebab yang atas ni lah cukup. Sebab yang ni dia akan check ada tak session tu dah diregister. Kalau session tu dah diregister, maksudnya dia boleh keluarkan button logout tapi hiddenkan button login. Betul? Okey. Ambil yang tu je. Mana kod dia? Kita kat dalam menu. Kat sini. Kat sini. Sini option je. Tapi kena buat PHP lah. PHP if session dah diregisterkan, if not set dia akan pergi kepada login register. If not set dia akan pergi kepada register. Yalah betul lah. Echo okay, else yeah. Ya, ada soalan? Nampak macam on-kan mic untuk soal je. Okay. So, saya adjust sikit. Kita test. Aduh. If, else. Oh, sorry. Ini tak buka. Tu. So yang ni dia tak login. Okay. So kalau katakan dia login Ali 1 2 3 tu ada logout. Nampak tak ada logout? Kalau dia logout, dia akan keluar button login. Yang penting tu tertakluk pada session yang terregister lah. Sebab dalam logout, apa yang dia buat adalah dalam logout, silap. Kalau nak test dia punya password adalah Ali 123 lah. Ali 123. So dalam logout, apa yang kita buat adalah dia akan destroy session. Destroy session maksudnya, ni dia akan destroy session.
dia akan destroy session. Destroy session tu maksudnya apa? Kita akan koyakkan gelang ataupun hapuskan gelang lah. Maksudnya apa? Bila macam kita dah puas main kat Cosmo World, lepas tu kita keluar dan kita buang gelang dan kemudian kita buang dekat dalam tong sampah, whatever it is. Bila kita nak masuk balik the next day-nya, kita kena beli balik lah dia punya gelang tu. So itu adalah konsep destroy. Maksudnya session yang di-record tadi tu dia akan dipadam. Session ni sebenarnya macam satu file juga, satu temporary file yang mana bila kita create session dia akan simpan maklumat session dalam satu file. Bila kita destroy session dia akan delete session tersebut. So konsepnya lebih kurang macam itulah. Sebab tu saya gunakan konsep gelang. Bila kita pergi ke Cosmo World, kita akan beli gelang dalam kat counter. Maksudnya kat situ kita provide password, kemudian dapat gelang, lepas tu kita lelitkan gelang kat tangan dan kemudian kita akan apa istilah dia tu, pergi kepada rides ataupun mainan roller coaster, bumper car semua tu. Yang tu semua kita dah bayar, sebab kita dah bayar, jadi orang yang jaga kat tempat ride tu dia boleh benarkan lah. So katakan kalau orang tu tak ada gelang, obviously dia tak akan bagilah. Macam tu lah. So itu adalah konsep kita log in, dapatkan gelang, itu macam kita dapatkan session, register session. Lepas tu bila kita log out, kita keluar daripada tempat permainan tersebut, keluar daripada Cosmo World, kita buang gelang tersebut dan kita kita nak datang balik kemudian, kena bayarlah balik, kena masukkan password balik. Dan bila dapat password tu dia akan createkan satu session ID. Itu adalah contoh analogi dia. Macam mana kita implement session ID dalam username password login. Itu yang kita pakai. Itu adalah konsep basic lah yang kita pakai. Sebenarnya ada banyak lagi consideration yang lain yang kita boleh study kemudian. Contohnya macam nak secure dia punya password. Contohnya adakah MD5 ni adalah password yang terbaik, ada tak password yang lebih strong, macam itulah. Dan sekarang ni kan kita boleh masukkan password apa-apa password kan, Ali saja pun boleh masuk password. So apa kaedah ada, mekanisme ada untuk bagikan yang pastikan password tu lagi kuat. Contohnya macam lebih daripada 8 karakter, gabungan special character huruf besar dengan nombor. Itu macam mana nak implement, kita kena panjangkan sikit lah dia punya validation tu. Kita kena panjangkan validation, checking, assurance semua tu. Jadi apa yang saya tunjuk ni adalah basic mechanism yang tidak melibatkan kod yang kompleks, yang panjang. Kalau kita nak tambah lagi features, obviously kita kena tambahkan lagi kod dia lah. Coding dia kena tambah lagi. Macam-macam lagi lah. So setakat tu je lah yang kita cover dalam pagi tadi. Pagi tadi tu inilah video yang panjang. Petang ni saya summarize daripada pagi tadi lah. So semua kod tu sebenarnya dah ada dalam GitHub. So, saya cuba pindahkan ke GitHub sekarang. Apa yang kita buat sekarang ni, kita akan pindahkan ke dalam GitHub. Tadi yang tu cikgu buat kat GitHub Ya. Saya update sekarang semua benda yang kita implement tadi. So ini melibatkan login, logout, session. GitHub ni kadang-kadang saya terlupa tekan push origin ni. Kalau saya commit tapi saya tak push, dia akan tertinggal lagi lah, dia tak update. Tapi sekarang ni saya push. Saya akan kena commit dan push. So baru dia akan betul-betul update ke GitHub lah.
So kita ada insert register ni. Ni adalah aplikasi ringkas macam mana nak insert, nak create username pun, nak create username, password ataupun nak login. Okey, dua-dua saya wrap dalam satu lah. Dua-dua saya wrap dalam satu. Sebabnya ada orang yang gunakan kod dalam GitHub ni, dia tanya saya macam mana nak create username baru. So saya tambahlah satu fungsi lagi untuk daftar. Tapi biasanya daftar ni tak sepatutnya berada di luar kalau katakan kita nak daftar untuk admin. Kalau macam pengguna berdaftar tu mungkin bolehlah sesuai, tapi untuk admin dia lebih kepada super admin yang create yang add untuk dia. Tapi tak apa. Kita buatlah cara yang as simple supaya orang boleh senang fahamlah. Itu je. Sebenarnya dalam PHP MySQL ni ada banyak cara lain yang lebih kompleks, yang lebih secure, yang lebih bagus. Tapi itulah kita nak cover semua tu dalam tempoh masa yang pendek, agak sukar. Semalam pun ada orang tanya kenapa tak implement data table. Data table tu pada saya dia pada client side. Jadi kalau katakan kita nak explore lagi kepada client side, nak explore lagi table yang lebih dynamic, lebih cantik, dan itu mungkin perlukan satu lagi mungkin 2-3 hari khusus untuk fokus kepada JavaScript. Okay, so memang kalau peserta ni dia akan throw idea ataupun dia akan throw banyak soalan, boleh je. Cumanya adakah masa tu membenarkan kita untuk cover semua item tu. Itu antara kekangan kami lah sebagai trainer. Yalah, 3 hari tu nampak macam panjang, tapi sebenarnya kalau kita nak cover semua benda memang tak sempat pun. Okay, banyak benda yang kita tak boleh cover lah. Kalau nak cover banyak benda, kita laju macam tu lah, speed up. Lepas tu macam tu lah kita akan, peserta pun kadang-kadang ada yang tertinggal. Itu antara concern kami lah. Okay, so apa yang saya tinggalkan semua ada dalam GitHub. Siapa yang saya sampaikan ni semua ada dalam GitHub. So hopefully lepas ni kita ni lah. Siapa-siapa yang nak serius untuk explore PHP boleh rujuk php.net. Sebab nak mengharapkan nota saya ataupun video saya ataupun GitHub saya cuma cover bahagian macam tu lah. Bahagian pengenalan. Kalau nak lebih lagi memang kita kena terus ke php.net, kita kena cari lagi tutorial kat luar sana. Banyak aja tutorial yang tajuk berkisar dengan tajuk yang kompleks, tapi biasanya saya akan rujuk pada Stack Overflow lah. Itu memang tempat favorite saya untuk cari solution kalau ada masalah tentang programming, iaitu Stack Overflow. So kerja kita memang kena pandai baca Stack Overflow dan copy paste dan adjust. Bukan kita lah, developer lah. Kebanyakan developer ke arah itulah. Dia orang ni adalah copy paste berdaftar. So, ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, saya rasa saya nak undur diri. Saya dah cover semua part yang diperlukan dalam syllabus tu, insyaAllah. Okay, ada apa-apa mungkin kalau macam nak tengok balik kod ada dalam GitHub. Slide pun saya ada sediakan dalam GitHub tu. Dalam GitHub tu ada slide juga kan. Okay, lepas tu saya juga boleh sediakan siapa-siapa yang nak tengok video yang lengkap tentang PHP ni. Ada banyak lagi sebenarnya video-video yang saya sediakan untuk subjek PHP. Saya letakkan dalam satu Facebook group. Saya kumpulkan dalam satu Facebook group dan saya akan share kepada chat sekarang ni. Supaya siapa-siapa yang nak join silakan.
Saya juga ada Facebook group untuk Laravel. Ada dekat 20 lebih video dalam tu yang saya boleh share. Tapi untuk kali ni saya provide dulu group untuk Laravel lah. Sorry, PHP. PHP FB group, dalam tu ada banyak video lah. Okay, list of video. So ada dalam chat. Okay, ada dalam chat. Siapa-siapa yang nak join, boleh klik kepada chat punya message, ada link dalam tu untuk support group ataupun PHP FB group yang dalam tu saya sediakan. Kalau tengok dalam skrin, ini yang saya sediakan. Saya ada e-book dan kita ada tutorial, video tutorial untuk guna PHP, Laragon, HTML, Bootstrap, dalam bahasa Melayu lah, Eco, Syntax. Ada banyak lagi lah, ada banyak lebih kurang dalam 20. Ni upload page, macam mana nak upload image, dokumen. Dan kita ada juga database, PDO, show details. Siapa-siapa nak join, ni saya bagi free je untuk group ini. Tak masalah, boleh join. Okay, siapa yang tak berminat, tak masalah, tak payah join. No problem, bukan paksaan lah. So apa-apa yang berkaitan dengan PHP boleh tanya dalam group tu, insyaAllah saya cuba jawab. Ataupun kalau idea tu menarik, insyaAllah saya akan buat video yang lain. So terima kasih banyak atas kesempatan untuk berkongsi tentang maklumat PHP. So harapnya kalau siapa-siapa nak venture lanjut, boleh join group tu dan bertanya dalam group. Dan yang penting kena tahu baca php.net lah. Okay, kena tahu baca php.net. So saya lihat dalam, oh tak ada. Oh, siapa-siapa yang tak sudi join tak apa, no problem, bukan paksaan. Okay, terima kasih banyak. Okay, ada apa-apa soalan? Last? Dari saya tak ada. Okay, tak ada. Lain? Ni ada Puan Linda, ada Puan Suhaimi, ada Tuan Nawi, Tuan Syaril, Nurazian, Puan Nurazian, Rohaizan, Suhaimi. So ada apa-apa? Tak ada. Okay, terima kasih banyak. Dah add dalam FB, okay, insyaAllah saya akan approve. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya ucapkan selamat berjaya kepada kejayaan anda semua. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya boleh saya off kan ya? Okey. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.